Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini cikgu nak sambungnya tentang masih lagi tindak balas redox. Okay, masih lagi dari segi tafsiran tindak balas redox. Okay, sebelum tu homework dalam modul yang cikgu beri tu dah siap ke belum? Cikgu harap siap sebab nanti naik cuti cikgu nak pastikan siap je, cikgu akan check kita terus bincang naik cuti nanti. Okay, tanpa cikgu tak nak lengah masa. Okay, sebelum ni kita dah belajar tindak balas redox dari segi yang pertama, ingat lagi dari segi penerimaan dan kehilangan oksigen dengan hidrogen. Okay, ingat balik. Yang kedua dari segi penerimaan dan juga kehilangan elektron. Okay, hari ini cikgu nak sambung lagi. Okay, cara yang ketiga iaitu perubahan nombor pengoksidaan. Okay, perubahan nombor oksidan. Okay, sebelum cikgu teruskan, kita tengok dulu aturan umum nombor pengoksidaan ataupun NPO. Okay, NPO ni adalah singkatan bagi nombor pengoksidaan. Okay, jadi ada beberapa aturan di sini yang awak kena tahu. Okay, aturan yang pertama adalah atom unsur. Okay, ini cikgu highlight kat atom nama pun atom. Atom unsur. So atom ni ada cas tak? Kita dah belajar sebelum ni kan? Okay, atom tak ada cas. Okay, contoh atom magnesium, atom aluminium, atom natrium, atom kalsium, atom apa lagi? Atom plumbum, atom ferrum, okay, dan sebagainya. Jadi semua atom unsur NPO-nya adalah kosong. Okay, contoh bagi magnesium. Magnesium sebab dia atom magnesium dia tunggal, dia satu je, NPO kosong. Atom aluminium, NPO kosong sebab dia atom tak ada cas. Okey, kita tengok pula molekul bagi unsur. Okey, contohnya molekul hidrogen ataupun gas hidrogen. Okey, molekul oksigen, gas oksigen ataupun molekul bromin ataupun air bromin. Okey, kita tengok disebabkan dia molekul H2 dia neutral tak ada cas, jadi NPO dia adalah kosong. Oksigen pun O2 kosong. Br2 ataupun bromin, molekul bromin, NPO dia adalah kosong. Jadi kita kata semua atom dan molekul NPA dia adalah kosong. Okey, seterusnya kita tengok aturan yang ketiga. Okey, NPO bagi hidrogen dalam semua sebatian. Ini kalau hidrogen dalam wujud dalam sebatian lah. Jadi hidrogen kita kata NPO dia adalah positif 1. Okey, oksigen pula. Oksigen dalam semua sebatian. Ini kalau oksigen ni dia bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Okey, jadi kita kata oksigen dalam sebatian tersebut, oksigen saja dia punya NPO dia adalah negatif 2. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, apakah NPO bagi ion monoatom? Okey, contoh ion monoatom ni maksudnya mono satu monoatom, satu atom. Ion bagi satu atom. Contohnya ion natrium, Na positif. Ni semua dah hafal kan? Cas bagi semua ion, Na positif. Jadi untuk ion monoatom ni, NPO dia adalah dia ikut cas pada ion tersebut. Contoh Na positif. Okey, satu positif kan dia punya cas. Jadi NPO dia sama dengan cas dia, positif 1. So kita kata nombor pengoksidaan bagi ion natrium adalah positif 1. Begitu juga kalsium. Kalsium Ca 2 positif, cas dia 2 positif. Jadi NPO dia sama macam cas. Kalau 2 positif, NPO positif 2. Ion aluminium, Al 3 positif. Okay, cas dia 3 positif. Automatik NPO dia positif 3. Ion ferrum 2, Fe 2 positif. Okay, cas dia 2 positif. NPO automatik positif 2. Okay, jelas Jadi kita kata untuk ion-ion monoatom, dia punya NPO dia sama dengan cas bagi ion tersebut. Okey, seterusnya, aturan yang seterusnya, kita tengok bagi sebatian neutral. Okey, sebatian sebatian. Okey, sebatian awak dah tahu dah kan. Jadi sebatian adalah terdiri daripada lebih daripada satu unsur yang bergabung. Okey, bagi sebatian neutral. Okey, kita tengok jumlah NPO, Contoh sebatian neutral yang pertama CO2, karbon dioksida. Jadi jumlah NPO bagi semua ni, bagi semua unsur dalam ni, karbon dan juga dua oksigen ni, NPO dia adalah kosong. Bagi satu semuanya bukan, cikgu tak cakap satu-satu tau, bagi semua sekali ni. CO2 ni NPO dia jumlah dia kosong. Nitrogen dioksida, dia neutral. Kenapa dia neutral? Dia tak ada cas. Jadi NO2 dia tak ada cas. Jadi NO2 NPO dia kosong. Begitu juga ammonia, NH3. Okay, dia pun neutral juga. Jadi NPO dia kosong. Jadi sebatian neutral, jumlah NPO dia kosong. Okey, kita tengok pula sebatian kompleks. Dia tak kata neutral, dia kata sebatian kompleks. Jadi berapakah jumlah NPO? Jadi sebatian kompleks macam ni. Awak tengok beza SO4 2 negatif. Dia beza lah. Contohnya CO2 tu tak ada cas atas dia kan. Tu sebab kita kata ni neutral. Ini pula ion. SO4 2 negatif. Jadi berapakah jumlah NPO bagi SO4 tu?
Jadi macam sama yang macam ion monoatom tadi, dia ambil jumlah charge dia sama dengan charge dia. Kalau charge dia 2 negatif, jumlah NPO bagi SO4 ni sebatian ni adalah negatif 2. Begitu juga dengan ion nitrat, NO3 negatif. Jadi negatif ni dia bukan merujuk pada oksigen atau nitrogen, dia merujuk pada semua ni NO3 jumlah. Itu sebab kita jumlah NPO dia negatif 1 sama dengan charge dia. Ion manganat 7. Okey, ion manganat MnO4 negatif. Jadi berapakah jumlah NPO bagi MnO4 ni? Okey, jumlah dia negatif 1 kan charge dia. Okey, NPO dia negatif 1. Ion fosfat PO4 3 negatif. Okey, PO4 3 negatif. Jadi jumlah NPO bagi PO4 ni adalah negatif 3. Okey, jelas Okey, sekarang ni cikgu nak ajar macam mana kita nak tentukan penentuan NPO. Okey, penentuan NPO. Okey, penentuan NPO bagi unsur dalam sebatian. Okey, dalam sebatian. Okey, macam mana kita tentukan NPO unsur dalam sebatian? Okey, cikgu bagi contoh pertama. Okey, nitrogen dioksida. Okey, nitrogen dioksida. Okey, soalan kata, okey, tentukan NPO bagi nitrogen dalam sebatian nitrogen dioksida. So maksudnya kita tak tahu berapa NPO nitrogen. Oksigen ni kita dah tahu dah kan? Sebab kita dah tengok tadi, jadual tadi. Dia kata kalau oksigen, semua oksigen dalam sebatian adalah charge dia ataupun NPO dia adalah negatif 2. So sekarang ni, okey, NO2 ni, okey, NO2 ni, N ni kita tak tahu kan? Okay, so N kita tak tahu, kita biarkan dia N. Biarkan dia N je. Okey, tambah. Okey, tambah. Ada berapa atom oksigen sini? Ada 2. So 2 darab dengan NPO oksigen. Okay, NPO oksigen tadi cikgu cakap berapa tadi? NPO oksigen tadi, okey, negatif 2. So darab dengan 2 oksigen darab dengan NPO oksigen adalah negatif 2. Sama dengan, okay, sama dengan ni total charge dia lah ataupun jumlah charge. Okey, disebabkan NO2 ni adalah sebatian neutral, jadi cikgu cakap tadi dia tak ada charge kan atas ni kan. Jadi kita kata jumlah charge dia ataupun jumlah NPO dia adalah kosong. Okey, kosong. Kemudian kita selesaikan ikut cara matematik. So N positif 2 darab negatif 2, negatif 4. N tolak 4 sama dengan kosong. Jadi N sama dengan, okay, negatif 4 ni pindah ke kanan, dia akan jadi positif 4. Jadi kita kata dah dapat dah. NPO bagi nitrogen dan sebatian nitrogen dioksida adalah positif 4. Mesti ada positif sebab NPO dia mesti ada tanda positif atau negatif. Kalau tulis 4 saja dia kata salah. Nanti salah nanti. Mesti kalau 4 tulis dia punya simbol lah positif atau negatif. Okay, itu yang pertama. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay, cikgu ambil ion manganat lah. Ion manganat MnO4 negatif. Okay, MnO4 negatif, ion manganat 7. Okay, dia kata tentukan NPO bagi mangan dalam ion manganat 7 ni. So macam biasa Mn kita tak tahu, tulis saja Mn tambah, okay, ada berapa oksigen? 4 oksigen darab berapa NPO oksigen tadi? Okey, cikgu cakap tadi oksigennya sama macam tadi kan, negatif 2, NPA dia negatif 2. Sama dengan, okey, tengok. Sama dengan ni jumlah lah, jumlah. Okey, macam NO2 tadi atas dia tak ada charge. Yang ni tengok ada charge tak? Ada kan charge negatif, maksudnya negatif 1. So kalau negatif 1, kita kata jumlah NPO bagi ion manganat ni adalah positif 1. Sorry, bukan negatif 1. Positif 1, negatif 1. Maksudnya negatif 1. Sebab dia 1 negatif. Okey, kemudian selesaikan. Mn tolak 8 sama dengan negatif 1. Okey, jadi Mn sama dengan negatif 1. Negatif 8 ni bawa ke kanan jadi positif 8. Jadi NPO bagi Mn adalah positif 7. Tengok cikgu tulis positif 7. Jangan tulis 7 saja, salah. Mesti positif ataupun negatif. Itu contoh yang kedua. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga, contohnya cikgu bagi hidrogen sulfida.
hidrogen sulfida. Okey, soalan ditanya tentukan NPO bagi sulfur dalam molekul hidrogen sulfida. Okey, macam biasa. Hidrogen kita tahu kan, macam ikut aturan dan jadual tadi, tengok balik. Okey, hidrogen. Okey, ada berapa hidrogen kat sini? Ada 2 hidrogen. So 2 darab NPO hidrogen. Cikgu cakap tadi semua hidrogen dalam sebatian NPO dia adalah positif 1. Tambah, okey, S1 je kan, S. Okey, sama dengan, kita tengok ada cas tak kat atas ni? Tak ada cas kan? So tak ada cas, sama dengan kosong. So selesaikan macam biasa. 2 darab positif 1, positif 2, tambah S sama dengan kosong. Jadi S sama dengan positif 2 bawa ke kanan, negatif 2. Jadi kita kata NPO bagi sulfur adalah negatif 2. Okey, seterusnya cikgu bagi contoh pula vanadium 5 oksida. Yang keempat. Ingat lagi kan vanadium 5 oksida kan? Okey, vanadium 5 oksida V2O5. Okey, tentukan nombor peroksidaan bagi vanadium. Okey, macam biasalah kita buat. Okey, ada berapa V? 2V. 2V tambah ada berapa oksigen? 5. 5 darab NPO oksigen tadi berapa? Negatif 2 kan? Ingat lagi kan? Negatif 2. Sama dengan, okey, ada cas tak kat atas dia? Tak ada kan? Tak ada, kita jadikan kosong. Jadi, okay, 2V 5 darab negatif 2, negatif 10. Tolak 10 sama dengan kosong. 2V sama dengan, okay, negatif 10 ni bawa ke kanan jadi positif 10. V sama dengan positif 10 bahagi 2. Ni, bagi 2. Jadi V ni, kita kata nombor peroksidaan bagi vanadium adalah positif 5. Okey, jelas Itu cara macam mana nak tentukan NPO.